Kami bawakan kepada anda aksi Liga Super pertemuan antara Sri Pahang bertemu dengan Selangor. Sentuhan awal, apakah Selangor akan mendapat gol awal lagi? Oh, tidak. Hampir saja. Kali pada Muslim, Azam nanti di belakang. Apakah ada crossing di sini pada Azam? Terus ke depan. Oh, hampir saja untuk Sri Pahang. Belum lagi selamat sebenarnya untuk Selangor. Dan kali ini sekali lagi Azam Aziz. Satu hantaran yang lemah. Ini akan memberikan petanda bahawa perlawanan ini akan menarik sebenarnya. Azam hantaran terus dalam kawasan penalti dan tandukan yang tepat dilakukan oleh Nicholas Swiret. Cantik hantaran dalam kawasan penalti kali ini. Apakah dia berjaya untuk melakukan tolakan ke depan? Percubaan! Terkena palang gol. Padu rembatan yang dilakukan oleh Alif Haikal. Yazan Al-Arab. Kesilapan pada Yazan. Jadi apakah ada jaringan di sini? Bagaimana? Gol! Sri Pahang mendahului. Andres Steven Rodriguez memanfaatkan peluang yang dihidangkan untuknya. Untuk Sri Pahang sekali lagi dalam kawasan penalti dan gol! Gol kedua Sri Pahang. Malik Mararif menggunakan peluang itu untuk kali kedua menewaskan Sam Somerville. 2-0 tuan rumah di depan ketika ini. Alisa Jakwa. Hakim baik kali ini. Dan masih lagi berpeluang. Sayang sekali. Terang sebenarnya. Battle di antara Yazan dan Rodriguez tadi. Dan kali ini. Bagaimana? Salah faham sedikit di situ. Tidak ada foul di sini. Alisa Jakwa. Hakim. Antara silang. Terlepas di situ. Terkena badan Kayon. Tandukan daripada Yazan. Kalau tidak, itu adalah gol sebenarnya. Pahang yang bekerja keras ketika ini. Namun peluang yang dimiliki Hakim. Dan masih lagi belum dapat dijaringkan ataupun disempurnakan sebagai jaringan. Mau taknya lega. Ialah selepas mengambil alih daripada Christoph Gamel, akhirnya dia dapat merasai kembali. Keserasian Dollah Saleh dengan pasukan Pahang tidak dapat dinafikan. Letaklah kat mana sekalipun, apapun jadi masalah, Coach Dollah Saleh juga akan dipanggil untuk mengendalikan pasukan ini. Sekurang-kurangnya ini adalah merupakan kemenangan yang pertama dalam 5 perlawanan dan juga yang ketiga bagi mereka selepas 12 game, Nizah. Ya, saya rasa pentinglah kemenangan untuk Pak Sri Pahang malam ni lah. Dengan kemasukan Coach Dollah daripada FA Cup tempoh hari. Saya rasa mungkin Coach Dollah ada aura yang tersendirilah untuk membimbing pasukan Pahang ataupun menyambunglah di separuh liga lah. Dan saya rasa kedua-dua gol yang dijaringkan oleh pemain Sri Pahang cukup baiklah. Dan seperti kata Coach Dollah tadi, mereka bermain tidaklah begitu baik, tetapi berjaya merealisasi. Satu lagi dia cakap pasal apa? Ya. Pasal luck. Ya, mungkin dengan luck yang mereka dapat. Saya rasa malam ni memang satu kemenangan yang penting lah untuk pasukan Sri Pahang. Of course, kerana kalau diikutkan, terima kasih Mary, info ini. Ini adalah rekod bersih di tempat sendiri yang pertama untuk Sri Pahang ni sejak Ogos 2021. Selepas mereka mengalahkan ketika itu PJ City dengan 1-0. Bayangkan sekarang dah nak masuk bulan Ogos. Barulah dapat akhirnya pintu gol mereka tidak diberusi dalam perlawanan ini. Tetapi masih ada banyak lagi perlu yang diperbaiki oleh pasukan Pahang, terutamanya dalam perlawanan yang akan datang ini, iaitu dalam pertemuan nanti menentang pasukan Kedah juga di tempat yang sama pada 1 bulan Ogos. Ya, jika begitulah dia punya statistik apabila bermain di Darul Makmur, saya rasa pasukan Sri Pahang seharusnya lebih memikirkan bagaimana untuk mencari mata apabila bermain di away game. Kerana saya rasa
kebanyakan away game mereka kalah ataupun seri lah. Dan ya, dengan kemasukan Coach Dollah mungkin beliau adalah seorang jurulatih yang berpengalaman. Of course. Dan bekas jurulatih kebangsaan. ya, dan sudah ada piala dan kita tidak perlu memperkenalkan lagi lah Coach Dollah lah. Of course. Dan kemudian juga kena ingat bahawa bagaimana pemain-pemain yang cukup serasi seperti Nizar cakapkan juga, dan sekurang-kurangnya untuk pasukan Pahang mereka dapat merebus kehampaan pada kekalahan pusingan yang pertama di mana mereka tewas 1-3 dalam perlawanan yang dilangsungkan di Petaling Jaya. Dengan kekalahan itu, kali ini untuk perlawanan pusingan yang kedua mereka telah pun menang. Tetapi bagi pasukan Selangor, apa pula kes dan juga ceritanya? Sebab ibarat yo-yo, draw, kalah, menang, draw, kalah. Itulah keputusan mereka dalam 5 perlawanan yang terakhir sehingga sekali lagi menyebabkan nama Michael Fashtenbeiner terus bermain di bibir peminat-peminat dan kedudukannya semakin panas ketika ini. Panas, saya rasa panas lah kerana ya, dia duduk di pasukan yang mempunyai penuh sejarah lah. Dan pasukan Selangor memang tiap-tiap tahun apabila Liga bermula, memang orang akan meletakkan harapan yang tinggi lah pasukan Selangor lah. Jadi dengan prestasi sebegini, seperti cakap abang tadi, yo-yo kan, jadi ya perlu memikirkanlah bagaimana untuk menyelesaikan situasi inilah. Kerana saya rasa sudah 2 tahun lah dia di situ dan adalah kadang-kadang ada game yang mereka bermain dengan baik dan ada ketika tidak bermain dengan baik dan saya rasa konsistensi itu tak ada bang. Tak ada konsistensi. Jadi rugi. Sebab dia orang pun ada player yang berkualiti. Kalau diikutkan kepada line up hari ini yang diturunkan oleh Fashtenbeiner dalam perlawanan di Kuantan ini, dia menurunkan rata-rata pemain-pemain yang balance, seimbang daripada pertahanan, tengah dan juga barisan serangan. Cuma sekali lagi macam seolah-olah bahawa mereka ni baru sahaja bermain dan tidak ada keserasian, tidak ada kombinasi yang mantap yang mampu ditunjukkan oleh Selangor dalam game ini. Betul. Tahun ni rasanya sudah 5 ke 6 bulan lah Liga berlangsung lah. Saya rasa seharusnya sudah ada lah sedikit lah ataupun lebih lah keserasian dalam pasukan lah untuk setiap pemain dan kita tidak nampak lagi until hari ini pun memang tidak nampak lagi mereka akan bermain setiap perlawanan dengan konsisten yang cukup bagus lah bang. Dan walaupun tidak boleh menang, draw, jadi ya seharusnya bangkitlah pasukan Selangor kerana ya kita sebagai peminat pun saya berharaplah pasukan Selangor sebagai bekas pemain pun boleh duduk di kedudukan yang atas lah dan dengan prestasi mereka pada hari ini sungguh mengecewakan lah. Betul. Kerana keputusan ini juga akan telah menyaksikan dengan kedudukan, kekalahan, mereka tersekatlah di tengah-tengah itu dengan hanya mengutip 16 mata selepas 12 perlawanan. Tetapi dalam perlawanan ini saya tidak akan melupakan tentang kredit yang harus diberikan kepada Malik Arif kerana dia menjaringkan gol yang kedua kepada pasukan Seri Pahang ini selepas kira-kira 5 minit terdahulu Andres Rodriguez telah berjaya meletakkan pasukan Pahang di depan. Alright, sebelum kita menutup cerita ini kerana perlawanan di antara Seri Pahang dengan Selangor FC ini insya-Allah ada lagi sedikit sambungannya lagi. Selangor akan berdepan dengan Negeri Sembilan di tempat sendiri pada 31 bulan Julai. Berapa hari saja lagi. Nak rasakan semula kemenangan itu, nak dapatkan semula semangat kepada pemain-pemain macam mana yang perlu dilakukan oleh Fashtenbeiner. Saya rasa untuk 2 minggu yang terakhir ni game dekat-dekat tau bang. Termasuk Piala FA lah. Betul. Jadi rasanya ya seperti saya cakap sebelum-sebelum ni lah, penggiliran pemain itu cukup penting lah dan ya bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan pula selepas ini yang pasukan yang agak konsisten untuk tahun ini. Of course. Saya rasa satu cabaran yang besar lah untuk pasukan Selangor dan saya berharap mereka boleh memikirkan bagaimana untuk memenangi perlawanan itulah kerana cukup penting. Kerana ya mereka perlu menang lah untuk mendapatkan konsistensi itu. Dan mereka juga berada di kedudukan yang ke-6 di pertengahan liga dengan ya seperti abang cakap 16 mata. Jadi saya rasa ini bukanlah satu kedudukan yang dimahukan oleh penyokong-penyokong pasukan Selangor. Sekali lagi tahniah dan juga kredit kepada gandingan yang begitu mantap Ahmad Syahrin Rosdi, pembantu kepada Dora Saleh. Haji Ahmad Yusof juga ada di situ kembali untuk membantu Dora Saleh dan Dora Saleh berjaya membawa untuk pasukan Seri Pahang mencatat kemenangan yang ketiga mereka selepas episod-episod duka sebelum ini. Sudah pasti kita tidak akan menutup kejayaan Dora Saleh dan juga Seri Pahang ini tanpa kita menjenguk apa yang berlaku di Kuantan
Dan sudah pasti kita ada wakil di sana. Okey. I see, man. Masih lagi segar bugar, masih lagi ceria. Makan dah kira? Untuk dinner belum sempat lagi, Haji. Alamak, tak apa. Nanti balik sini saya belanja. Nizaruddin pun boleh belanja Saya juga. tuntut Okey, no problem, tak ada hal. Syakira, kemenangan yang agak penting untuk pasukan Sri Pahang, tetapi saya nak ke pasukan away terlebih dahulu, iaitu untuk pasukan pelawat. Respon dan juga reaksi daripada Fashionbiner selepas kekalahan yang sekali lagi meletakkan beliau dalam kedudukan hot seat, kerusi panas. Betul tu Haji, serba tidak menjadi. Itu yang dikatakan Ketua Jurulatih Selangor FC iaitu Michael Fashionbiner dalam sidang media sebentar tadi. Kerana kalau kita lihat dalam aksi 90 minit yang berlangsung sebentar tadi, banyak peluang ataupun chances yang sepatutnya disudahkan oleh barisan pemain Selangor, tetapi apakan daya nasib tidak menyebelahi mereka. Dan apa yang Michael Fashionbiner berkongsi kepada saya, dia kecewa. Sepatutnya dia mensasarkan membawa pulang 3 mata pada perlawanan malam ini, tetapi tidak menjadi. Dan dia juga ada komen tentang prestasi Sri Pahang FC sebentar tadi, yang dia menganggap bahawa Sri Pahang punya prestasi tidaklah begitu baik. Cuma Selangor FC kurang bernasib baik untuk meraih kemenangan pertama di laman lawan dalam Liga Super musim ini, Haji. Muskil saya kenapa dia boleh komen tentang prestasi pasukan Pahang, sedangkan kita nak tahu bagaimana reaksi beliau sendiri untuk melihat aksi long lay, aksi yang serba tak menjadi daripada pemain-pemain beliau sendiri. Kira pandangan anda? Saya bertanyakan soalan itu kepada Michael Fashionbiner sebentar tadi, dan dia soalkan balik pertanyaan itu kepada saya. Saya punya idea, ada apa-apa improvement yang saya boleh lontarkan kepada dia. Dan apa yang dia berkongsikan lagi bahawa dia merasakan pemain Selangor sudah faham taktikal ataupun perancangan yang perlu dilakukan dalam perlawanan 90 minit tadi. Cuma apa yang menjadi kacau tadi adalah obviously barisan pertahanan yang kurang fokus ataupun leka memberi kemenangan ataupun 2 jaringan kepada pasukan tuan rumah tadi, Haji. Baik. Saya suka untuk bertanyakan tentang respon daripada peminat-peminat pula. Selepas kemenangan yang pertama dalam 5 perlawanan kepada pasukan Sri Pahang, namun masih tidak ramai lagi yang nak datang, nak kembali support. Mungkin selepas game ini, selepas kemenangan yang mereka saksikan ke atas Selangor ini, penyokong-penyokong Pahang akan kembali, terutamanya dalam perlawanan menentang pasukan Kedah nanti? Obviously, selepas 5 perlawanan ataupun hampir 5 perlawanan, Sri Pahang kembali meraih kemenangan di laman sendiri. Mungkin sedikit sebanyak dapat mengembalikan confidence ataupun keyakinan barisan penyokong Sri Pahang untuk hadir ke stadium untuk memberi sokongan kepada Sri Pahang. Especially kita tahu aura Dollah Salih tu bagaimana dengan Sri Pahang memang cukup sinonim. Dan apa yang saya boleh kongsikan hari ini, penyokong ataupun Ultras Selangor hadir ke Stadium Darul Makmur ini dengan seramai 6 bas. Ada yang saya sempat jumpa. Sepatutnya ini bukan weekend, ini adalah weekdays, tetapi mereka sanggup untuk datang travel 1 hari daripada KL ke Kuantan ini. Ada yang buat kerja dalam bas. Oh, dahsyat. Itulah dia semangat yang tunjukkan. Baik, kalau Dollah Salih belum balik, tarik dia pergi Tanjung Lumpur, minta dia belanja ikan bakar. Baik, terima kasih Syakira di Kuantan dengan laporan anda itu tadi. Okey, itu dia. Kita tutup cerita dengan Sri Pahang bersama dengan pasukan Selangor. Sekali lagi, tahniah kepada pasukan Sri Pahang di atas kejayaan tersebut.